السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita sambung kitab kita pada hadis yang ketiga pada muka surat 13. Hadis yang ketiga pada muka surat 13. Boleh? Okey? Jumpa. Muka surat 13. Okey? Kita baca hadisnya. Ada sebuah hadis yang menceritakan berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta seorang lelaki mengulangi salatnya sebanyak 3 kali. Hadis ini menceritakan tentang suatu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi menegur. Sebab itu dia masukkan dalam kitab kita ni hadis-hadis teguran Rasulullah. Jadi dalam peristiwa ini pun Rasulullah menegur sebanyak 3 kali, mengarahkan supaya lelaki ini mengulangi salatnya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kau pergi, irji', kau pergi salat balik. Nabi kata irji' fasalli, kau balik pergi tempat tadi, kau salat, ulang balik. Fa innaka lam tusalli, kerana salat yang kau lakukan sebentar tadi tidak sah. 3 kali Nabi tegur dia. Dia mari bagi salam, sekejap kita akan baca, pergi salat balik. Dia mai, pergi salat balik. Dia mari kali ketiga, pergi salat balik. Dia mari kali keempat, dia kata dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Dia tak tahu tang mana yang silap. Dapat? Okey, kita tengok teks hadis. Anna rajulan dakhala al-masjid. Tuan-tuan tengok muka surat 14 terjemahan terus. Anna rajulan, ada seorang lelaki. Dia ada dalam hadis ni riwayat Abu Hurairah, dia tak sebut siapa dia. Anna rajulan, tak tahu siapa dia. Tapi ada satu lagi riwayat dia sebut. Ada satu lagi riwayat disebut siapa? Khalad bin Rifa'ah, nama lelaki tu. Tapi dalam hadis ni kita tengok teks dia tak sebut. Dia kata anna rajulan, ada seorang lelaki. Dakhalal masjid, dia masuk ke dalam masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk di suatu sudut di dalam masjid. Okey?
Fasalla, lelaki ni bila dia masuk dia salat. Dia masuk dia salat. Thumma jaa, kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaihi, dan dia memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini permulaan cerita. Dia mari, dia masuk, dia salat. Dia salat tahiyatul masjid. Dia mari, dia masuk, dia salat. Lepas dia habis salat, dia nampak Nabi, dia pergi bagi salam dekat Nabi. Wa alaikassalam. Nabi pun jawab wa alaikassalam. Nabi jawab salam dia, kemudian Nabi kata irja'. Nabi perintah kau pergi balik. Pergi ulang. Pergi balik tempat tadi. Fasalli. Nabi perintah fasalli, salat semula. Fa innaka lam tusalli, kerana sesungguhnya engkau belum salat. Maksudnya tak sah, tak dikira, batal. Faraja'a fasalla, dia pun pergi salat pasal Nabi suruh. Thumma ja'a fasallama, dia mari pula untuk kali yang kedua, dia bagi salam. Nabi kata wa alaikassalam, ke atas engkau. Nabi jawab salam dia. Farja' fasalli, teguran kali kedua, pergi dan ulang salatmu. Hatta fa'ala dhalika thalatha marrat, lelaki ini ditegur sebanyak 3 kali, dan dia mengulangi semula salatnya juga sebanyak 3 marrat, 3 kali. Faqala ar-rajulu, kali yang keempat Nabi suruh juga, wallazi ba'athaka bil haqq, dia bersumpah dengan nama Allah. Aku bersumpah dengan zat yang menghantar engkau dengan kebenaran, yakni Allah lah. Wallahi ma uhsin ghaira hada, dia bagi tahu ya Rasulullah, kalau engkau suruh aku ulang pun berapa kali pun, macam itulah yang akan aku buat, itulah setakat yang aku tahu, dan itulah apa yang terbaik dia boleh buat. Dia tak tahu tang mana silap. Dia tak tahu tang mana yang menyebabkan salat dia tu tak sah. Fa'allimni. Dia kata tolonglah ajar saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong ajar saya. Faqal, kemudian Nabi kata idza qumta ila salah fa'asbighil wudu, apabila engkau bangkit untuk mendirikan salat, fa'asbighil wudu, engkau ambillah wudu dengan sempurna. Thumma istaqbilil qiblata, kemudian engkau menghadap ke arah kiblat. Fakabbir, engkau mengangkat takbiratul ihram. Thumma qra' bima tayassar ma'aka minal Qur'an, kemudian engkau bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Thumma rka', kemudian engkau rokoklah hatta tatma'inna raki'an, sehingga engkau rokok dalam keadaan yang tatma'ninah, tenang. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, hadis ini sangat masyhur. Hadis Bukhari Muslim ni sangat masyhur. Hadis ini dikenali juga dengan nama musi' fi salatihi. Al-musi'u fi salatihi. Al-musi'u fi salati. Hadis ni kalau tuan-tuan nak ingat, dia punya nama ataupun masyhur dengan apa dia ni, apa tajuk, orang yang buruk, musi, orang yang buruk
di dalam salatnya. Jadi kalau orang sebut hadis orang yang buruk di dalam salatnya, dia merujuk kepada cerita lelaki ni. Salat dia itu su'us salah, salat yang buruk. Pasal apa buruk? Sebab tidak sah. Apa bukti tak sah? Kalau sah, tentulah Nabi tak suruh ulang. Perintah Nabi, petunjuk di mana Nabi mengarahkan dia mengulangi salatnya itu menjadi bukti bahawa salatnya tidak sah. Okey. Soalannya, tuan-tuan, apabila kita kata salatnya tidak sah, berarti batal. Kes kawan ni yang mengakibatkan salat dia batal itu, salat boleh batal ni di atas beberapa sebab. Pasal itu kita ada bab perkara-perkara yang membatalkan salat. Bila kita mengaji bab semayang, dia ada satu bab perkara yang membatalkan semayang. Seperti apa? Bercakap ketika salat, bercakap dalam semayang. Seperti hadis seorang sahabat yang bersin. Itu hadis yang menunjukkan tak boleh bercakap dalam semayang. Okey? Lagi apa lagi? Yang menyebabkan batalnya semayang apabila kita terbatal wuduk. Seperti berhadas, terkentut, ataupun kita terkencing dan sebagainya. Batal wuduk kita, rosak salat kita. Dan di antara perkara yang membatalkan salat juga adalah yang kes kita bincangkan ini, meninggalkan rukun dengan sengaja. Meninggalkan rukun. Sebab itu dalam kes lelaki ni ada satu rukun. Rukun ada berapa? Rukun salat ada berapa? Ada 13. Ada 13. Niat. Kan kita pecah pula, rukun semayang ada 13. Ada 3 bahagian besar. Ada rukun qauli. Rukun yang dikategorikan sebagai perkataan. Apa dia? Kita tak apalah, kita ulang gaji. Pakat belaka tahu dah ni. Ulang gaji. Rukun qauli. Apa rukun qauli? Yang wajib kita baca. Antaranya suratul Fatihah. Fatihah tu rukun qauli. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, atau kama qala dalam hadis Muslim, tak sah salat bagi orang yang tak membaca Fatihah. Lagi tahiyat. Tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Tahiyat awal tak rukun, tahiyat awal tak wajib. Tahiyat awal kalau tak baca sah. Yang rukunnya tahiyat akhir. Kan? Takbiratul ihram. Itu rukun qauli. Okey, lepas tu kita ada rukun fi'li. Daripada 13 tu kita pecah pula pada 3 bahagian besar. Rukun perbuatan, apa dia yang wajib? Kita wajib rukuk. Kita wajib sujud. Kita wajib duduk tahiyat akhir. Itu rukun. Maksud rukun ni kalau kita tak buat, mengakibatkan salat kita rosak. Dan yang ketiga, rukun qalbi, rukun hati, iaitu niat. Niat kalau tak niat, tak sah. Ini kena faham bagi molek. Kita dah sebut banyak kali dah. Tidak niat, bukan tidak lafaz niat. Yang tak sah tu kalau tak ada niat. Faham tak? Tapi kalau tak lafaz niat, tak apa. Satu orang semayang, dia tak berniat.
Tak berniat nak semayang. Artinya dia tak ada maksud, tak ada tujuan, tak ada kehendak nak semayang. Dia tak tahu apa dia buat. Dia tak tahu pasal apa dia berdiri. Maksudnya dia tak ada maksud lah nak semayang. Tak tahu waktu, tak tahu apa, tak sedar mana hala. Maka orang macam ni tak sah. Dia kena ada niat. Innamal a'malu binniyat. Likulli imri'in ma nawa. Dikira berdasarkan niat. Tapi mungkin dia tak lafaz niat. Sahaja aku salat, yang tu lafaz niat. Itu bukan rukun. Rukunnya ni niat. Niat itu di mana? Niat itu fi qalb, di dalam hati. Bukan talaffuz yang kita sebut. Sahaja aku sebut dengan perkataan tu dia panggil talaffuz, menyebut atau melafazkan dengan hatinya. Yang tu bukan rukun. Bagi beza. Okey. So dalam hadis ini, lelaki ini telah meninggalkan satu rukun yang besar, iaitu tumakninah. Pasal dia ni solat dalam keadaan fast and furious. Sangat laju. Sangat. Kata apa? Seperti dalam hadis, seperti patuk ayam, patuk gagak, kan, cepat. Sehingga bukan salat itu mesti lambat, tetapi sekadar memenuhi rukun tumakninah. Okey. Pasal itu poin yang pertama yang dia bawa dalam kitab kita atau buku kita ini, dia kata tumakninah di dalam salat. Pasal isunya isu tumakninah. Tumakninah termasuk salah satu daripada rukun salat. Salat tidak dianggap sah tanpa ada tumakninah. Tumakninah bermaksud berhenti atau diam sebentar ketika mendatangi rukun-rukun salat. Maksudnya diam atau berhenti seketika. Okey tuan-tuan. Para fuqaha, ulama-ulama fiqh, ahli hukum, berbeza pendapat tentang maksud atau kadar definisi tumakninah tu apa dia. Tumakninah kena. Tapi apa maksud tumakninah tu, kadar lama mana ataupun seseorang itu dianggap tumakninah. Sebab kita kena faham tumakninah ni bukanlah semayang slow teruk sangat. Kadar tumakninah, kadar yang paling apa? Kadar yang paling minimum, paling singkat, yang kita kata pas, lulus. Ada hadis, jangan lupa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam keadaan yang sangat cepat. Sembahyang apa? Yang salat ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sembahyang apa? Yang Aisyah kata, apabila aku melihat Nabi salat, aku tertanya-tanya, adakah Nabi membaca Al-Fatihah? Aisyah kata, Nabi ni baca ke tak Al-Fatihah? Sebab cepat dia salat tu. Sehingga ulama menyatakan sunnah meringkas dan meringankan salat tersebut. Soalannya, salat apakah itu? Ya, salat sunat subuh. Sebab itu salat sunat subuh, salat qabliyah subuh, salat sunat fajar. Saat ni bila kata salat sunat subuh, dia tanya qabliyah subuh hak mana pula? Habaq qabliyah subuh, dia salat sunat fajar hak mana pula? Subuh dengan fajar beza tak? Bezalah. Satu hijau legulen. Nabi menyebut salat subuh dengan salat fajar. Pasal apa? Pasal apa Nabi panggil salat fajar? Sebab masuknya subuh, terbit matahari.
Betul? Terbit matahari, solat subuh terbit matahari, kan kita jaga-jaga dah cerah baru kita mayang. Terbitnya pasal itu puasa menahan diri dari makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar. Terbit fajar tu bermula dari subuh makan tak lagi. Subuh jangan makan dah. Sebelum subuh dah masuk, tiba lagi, batal. Okey? Nampak? Dia kata jima. Bang. Berhenti tak? Berhenti. Stop terus. Ni kita mengaji hukum, bukan mengaji lok-lak. Jima dengan isteri tak perasan, tak dengar bang. Berhenti tak? Berhenti. Cuma kami tak ada mandi. Okey, tak apa. Pasal mandi boleh lepas subuh. Tapi kena berhenti dulu. Faham ke tidak? Ni kita kena bang. Sebab ada orang dia tak ada mandi, dia tak puasa. Dia kata ustaz terpecah puasa hari ni awak. Bang saya bersetubuh dengan isteri tak ada mandi, nak mandi tengok bang. Lepas tu mayang nak subuh. Mayang lah tapi tak puasa lah pasal tak ada mandi. Tak ada bersabit mandi dengan puasa. Kita mandi sebab nak semayang. Maksudnya kalaulah, ni saya sebutlah, kalaulah tak ada semayang subuh, bolehkah kita pergi kerja tak mandi? Tak ada wajib? Boleh ke tak? Boleh lah, kita mandi pasal nak semayang. Dia kata saya jenis tak semayang subuh, tak mandi tak apa. Ikut Okey. So maksud Aisyah tadi ni cepat. Apa yang Nabi baca? Nabi baca kul ya pada rakaat pertama, kul huwallah pada rakaat kedua. Poinnya Nabi pernah semayang cepat. So dalam menentukan kadar tumakninah, maka di sini ada beberapa pendapat yang boleh kita ambil. Antaranya kita tengok dia tulis dulu. Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr. Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr ni satu alim besar di Madinah. Dia ada mengajar dalam Masjid Nabawi. Dia sebut, dia kata apa? Dia kata orang yang tidak meluruskan tulang belakangnya dalam rukuk dan sujud, maka salatnya tidak sah dan dia wajib mengulanginya semula. Maksudnya bagi dia, kalau kita faham, bagi dia tumakninah tu apa? Kalau kita tengok pandangan Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr, bagi dia seseorang itu dianggap mendapat ataupun menunaikan tumakninah apabila dia rukuk, tulang belakangnya tegak lurus pada tempatnya. Maksudnya satu orang yang dia rukuk, tulang belakang dia straight. Kalau kita belajar matematik, 90 degree, 90 darjah sudut tu tegak. Dia telah ada tumakninah. Tapi kalau dia tak rukuk dengan betul lurus, tulang tidak masuk ke sendinya, dia tak mendapat tumakninah, dia tak sah. So dia tengok pada kedudukan kita punya tulang tu betul kan. Setengah orang cap kan. Macam tuan-tuan tengok video di Indonesia semayang tarawih laju kan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sangat pantas. Bukan disebabkan corona ke apa ke, memang dia kata tradisi di kampung ini pak. Kan? Okey, memang dia buat. Kalau kita tengok hadis ni tak sah. Mayang tu tak sah. Sebab tak, kita tengok video tu sampai tak dah nak rukuk. Allah sami Allah sami. Dia dengar gitu ya. Kan? Ini maka dia tak dapat. Okey. Sebahagian mazhab, khasnya dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, kita boleh buka dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, banyak sebut benda ni. Boleh buka dalam
kitab-kitab yang fiqh, Safinatun Najah ke apa ke, ada cerita bab ni. Kitab-kitab besar pun menyebut benda yang sama. Dia kata kadar seseorang itu dianggap cukup tok makninahnya sah, rukuknya sah, sujudnya maksudnya lepas dia punya rukun tok makninah itu apabila dia berhenti seketika. How long? Berapa lama seketika tu? Pasal kita nak define, nak bagi definisi seketika tu, dia subjektif. Dia maksudnya boleh 10 minit sekali nafas, sekadar sempat membaca tasbih. Dia kata satu orang bila dia rukuk, dia lepas masa dia rukuk tu sempat, cukup sekadar subhanallah. Dah rukuk kan? Subhanallah, sami'allahu liman hamidah, lulus, pas, okey, sah. Sah dah? Sah lah. Subhanallah. Subhanallah. Lama mana subhanallah? Maksudnya bila kita duduk tu, lama mana? Lama subhanallah. Bukan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah saja. Bukan 3 kali, sekali. Lepas tu boleh sami Allah? Boleh. Kalut pergi mana? Dan ni bukan soal kalut pergi mana. Ni bukan soal nak cepat. Ni soal dia bincang kadar paling minimum. Dia anggap dapat tahu maknanya. So yang tuan-tuan ni dapat tak dapat? Lebih dapat lah. Pasal bukan subhanallah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tu lebih lah tu. 3 kali pula. Lebih-lebih lagi lah. So tak ada masalah. Nampak? Okey. 3 kali ni pun kalau kita tengok, dia bukan wajib, dia bukan rukun 3 kali. Dia hanya sunnah. Sunat. Betul tak? Jadi kalau tuan-tuan tak mau baca 3 kali pun tak apa, nak baca lebih pun tak apa, nak baca kurang pun tak apa. Yang pentingnya tok mak Nina. Dan boleh baca apa-apa, banyak. Subhanallah boleh, subhana rabbiyal a'la boleh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi boleh, subhu kuddu rabbul malaikati war ruh boleh, banyak. Selalunya yang lama-lama ni mayang apa? Lamanya rukuk, lamanya sujud. Semayang malam, tahajud. Kan? Semayang waktu tak boleh lah. Semayang ni Tok Imam nak buat lama pula tak boleh. Semayang fardu, semayang wajib mesti ringkas. Ringkas pula, sekali orang bincang. Ringkas macam mana? Kan kita dah ajak dah dulu. Ringkas mengikut sunnah. Sekali dia duk faham ringkas-ringkas. Kul huwallah inna a'tayna. Kul huwallah inna a'tayna. Tak semestinya. Nabi pernah baca dalam salat, umpamanya suratus sajdah hari Jumaat. Dan tapi kita pasal tu kita bagi tahu dekat Tok Imam, dia kena ingat dia imam kawasan mana. Kalau dia imam Tok Bandar, okeylah. Hari Jumaat perleh tak cuti, orang kerja, tak boleh baca as-sajdah. Sebab apa? Kerana akan mengganggu orang yang ada hajat. Dan Nabi suruh ra'i. Nabi kata apa? Fihi mudda'if, ada orang yang lemah. Fihi muzil hajah, orang yang ada hajat. Kita kena bacaan banyak. Kena tengok. Kalau subuh masuk awal macam lah. Lepas tu majoriti kita semua ni orang kaya, tanah 5-60 relung, jenis balik tak ada nak buat apa, sila panggung, tak tahu nak buat apa, duduk saja. Jadi bolehlah baca as-sajdah dengan al-insan. Kan? Tapi kalau subuh 6.30 umpamanya, ataupun dah lewat, imam pula dikangak,
Yang mari di masjid pula semua pakai necktie. Orang kerja pejabat. Tu imam duk bantai as-sajdah. Sini nak terkencing tak terkencing lah. Nak hantar anak sekolah lagi, nak beratok cek suhu lagi lah ni. So inilah yang dikatakan imam yang faqih, yang dia bukan sahaja faham dia, tapi dia juga menraikan keadaan makmum. Tapi kalau semayang sendiri yang Nabi panjang lama, pecah lutut pula. Pecah tumit tu semayang tahajud, semayang malam. Semayang malam ni sendirian berhad. Okey. So letakkan sesuatu pada tempatnya, itu dikatakan adil. Nampak? So kita ambil mudah, senang ya, tak payah duk bincang panjang. Tok makninah tu kalau satu orang dia rokok, lepas subhanallah, selesai. Ada tok makninah. Kita ambil qaul itu. Kan? Okey? Kadar tuan-tuan nak suka, nak ukok, dapat tak dapat, tuan-tuan duduk, tuan-tuan buh lagi subhanallah, okey cukup. Kan? Saya tak sebut pun subhanallah, tapi saya duk kira macam dan lah. Kira dan lah. Bukan suruh sebut. Maksudnya suruh ukok kata sempat. Kan? Okey. Kemudian dia kata disebabkan itu para ulama memasukkan 4 tempat tok makninah sebagai rukun salat. Iaitu ketika mana kita nak tok makninah ni? Ketika rukuk. Bangun dari rukuk apa dia? I'tidal. I'tidal, sami Allah. Pasal itu kadang-kadang kita tengok satu orang tu dia i'tidal lama. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia sebut jangan lebih lama daripada baca Fatihah. Kan? Kadar lama i'tidal itu tidak melebihi kadar bacaan Fatihah. Tapi memang kalau kita tengok i'tidal Nabi panjang juga dia punya bacaan. Sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ada satu masa kita berdiri itu. Kadang-kadang Nabi baca juga Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa' zal jad minkal jad. Itu juga Nabi baca masa banyak bacaan masa i'tidal. So i'tidal pun kita kena slow and steady. Sujud pun bagi kena hidung, bagi kena dahi, kan, bagi tangan semua letak elok, apa semua duduk tempat dia, okey. Dan yang terakhir duduk antara dua sujud. Ni bacaan Nabi banyak. Paling kurang Nabi baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Boleh baca. Kadang-kadang Nabi baca Rabbighfirli ighfirli ataupun Rabbighfirli pun cukup. Janji duduk. Bagi ada tok makninah. Tuan-tuan Nabi nak baca Rabbighfirli cukup. Rabbighfirli ighfirli boleh. Ataupun kalau tuan-tuan nak duduk lama Rabbighfirli warhamni wajburni. Nak berhenti takat tu, lepas tu nak pun boleh. Kan? Nampak? Okey. Dan tuan-tuan jangan ambil ringan kerana ada orang yang 60 tahun dia salat tetapi ditolak. Tidak ada nilai salatnya itu kerana tidak ada tok makninah. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tengok tu, dia bawa tu. Sejahat-jahat pencuri. Sejahat-jahat pencuri. Pencuri yang paling jahat ni. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi kata sejahat-jahat pencuri adalah pencuri yang mencuri di dalam salat. Sahabat pun rasa pelik. Macam mana tengah semayang boleh mencuri? Curi macam mana? Curi ni ambil barang orang kan, tanpa sedar. Macam mana duk pergi ambil barang orang walhal duk tengah semayang? Ya Rasulullah, apakah itu mencuri di dalam salat? Maksud Nabi mencuri itu bukan ambil duit orang tu, tetapi dia tidak rukuk dengan sujud dengan sempurna. Maksudnya orang yang tak sujud dan rukuk dengan sempurna yang ada tok makninah itu juga digelar sebagai pencuri yang paling buruk. Dia ada pencuri yang paling buruk. Pencuri yang paling buruk, ni buat teka-teki sikit. Teka-teki berdasarkan hadis. Siapa boleh jawab, kita bagi free buku satu. Tapi mestilah jawapan yang tepat berdasarkan pada kehendak pemeriksa. Pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri di dalam salat, iaitu orang yang tak rokok dan sujud. Yang paling teruk bukan curi duit YNDB, bukan curi duit ni, curi dalam sembahyang. Okey.
Second pula, soalan nombor 2. Pembunuh yang paling teruk. Ni pun jawapan ada dalam hadis. Pembunuh, semua pembunuh teruk. Sekali duk pergi kata, ni tak apa, ini tak, semua pembunuh tu teruk, tapi ada yang paling teruk. Siapa? Ada. Baca dah sini. Hadis minggu lepas. Pembunuh yang paling buruk adalah orang yang membunuh anaknya kerana takut makan bersama dengan pinggannya. Orang yang bunuh anak, guguk anak kerana takut kacau income. Kita ni abang macam mana ni? Kita tak boleh beranak ni, tak cukup ni, tak lepas ni. Nabi kata, pembunuh yang paling buruk orang yang membunuh anaknya kerana takut anak itu turut makan daripada pinggannya. Faham tak? Tuan-tuan faham tak? Ada orang bunuh anak, buang anak kerana alasan ekonomi. Alasan dia takut anak tu nanti bila ada terganggu ekonomi. Walhal setiap anak yang lahir itu, banyak orang kita ni dia kaya dulu baru kahwin. Kaya dulu baru kahwin. Quran kata kahwin Allah akan bagi kaya. Tapi mestilah rajin juga. Janganlah siapa dia yang nak menikah ni, dia ni tak ada kerja apa-apa oi, tapi dia selalu duk habaq kahwin Tuhan akan bagi kaya. Ini tak masuk lah ni lah. Okey, pembunuh ni, so jangan anak yang wala taqtulu auladakum. Quran kata khasyatan min imlaq. Jangan bunuh anak kamu kerana takut miskin. Jangan takut. Maksud jangan takut bab rezeki ni. Setiap anak lahir ada rezeki. Masa umur dia 4 bulan Tuhan tulis rezeki untuk dia. So jangan takut. Anak lahir ada rezeki. Tapi kita pula janganlah duk balok. Apa nak? Ni kita nak boleh anak pula ni kena rajin-rajin lah. Tak apa. Ulat dalam batu boleh makan. Ini tak bukan falsafah dia. Maksud anak kena rajin. Okey, itu kategori pencuri, pembunuh. Last, soalan last. Penzina, semua tak bagus, semua teruk. Tapi yang paling teruk, penzina yang apa? Pencuri yang curi dalam sembahyang, pembunuh yang bunuh anak kerana takut dia ambil duit dia, kan? Penzina yang paling teruk, semua penzina teruk, tapi yang paling teruk yang berzina dengan isteri jirannya. So faham tak? Dia ada ranking. Pasal apa? Itu kita bahas dalam kuliah lain. So nak habaqnya, sejahat-jahat pencuri ialah pencuri yang curi dalam sembahyang. Tuan-tuan dengar hadis ni. Nabi SAW sebut dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana Nabi SAW sebut, innar rajul la yusalli 60 sanah wa ma tuqbal lahu salah. Nabi kata seseorang lelaki itu dia semayang selama 60 tahun, tetapi satu pun salatnya tidak diterima oleh Allah. Pasal apa jadi macam tu? 60 tahun dia salat, tetapi salat dia lam tuqbal, ma tuqbal, Allah tak terima. Maksudnya tak ada pahala, boleh letih, boleh penat saja, kosong. Bila dia bangkit esok, dia nak tengok pahala semayang dia yang dia semayang berpuluh-puluh tahun tu, tak ada. Disebabkan kes apa? Dan inilah major kes yang paling besar, iaitu la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Kerana apa? Kerana dia tidak sujud, dia tidak rukuk dengan sempurna, dan dia tidak sujud dengan sempurna. Maksudnya dia rosak pada rukuk, rosak pada sujud, menyebabkan semayang dia 60 tahun ma tuqbal, tidak diterima. Nampak? Okey? Kemudian kita tengok juga, tuan-tuan, ini satu motivasi untuk kita rukuk dengan sujud lama. Tetapi kita kena faham, ini kita solat sendirian. Kalau solat berjamaah, kita kena raikan orang ramai, keadaan ramai. Nabi SAW pernah cerita,
bahawa apabila seorang hamba itu berdiri salat, dia berdiri sembahyang, dia bawa bersama-samanya dengan dosa yang dia buat. Tetapi apabila dia rukuk dan sujud, dosa itu berguguran daripada kepala dan bahunya. Ini kelebihan rukuk dan sujud. Kita mari salat ni, kita bawa bersama dengan bebanan, tanggungan dosa kita yang kita buat sepanjang hari tu. Tapi bila kita rukuk, luruh bersama-sama dengan rukuk tadi dosa. Lagi lama, lagi banyak. Bila kita sujud, luruh lagi, gugur lagi, jatuh lagi. Lagi lama kita sujud, lagi lama kita buang dosa kita. Satu hari ada riwayat kata Abdullah bin Umar tengok satu orang berdiri lama, di sembahyang berdiri lama. Abdullah bin Umar kata, kalau boleh bagi tahu dekat dia macam mana dia berdiri lama tu, dia rokok dengan sujud juga bagi lama. Abdullah bin Umar kata, jangan bagi diri saja lama, rokok dengan sujud pun bagi lama, kerana ada fadilat di situ. Okey. Dapat? So ini faedah yang kedua berkaitan dengan rokok dan sujud. Kadang-kadang kita tengok rokok ni tuan-tuan, orang kita, sebab tu kita suruh tengok sifat salat Nabi. Bagaimana rokok? Pertama, Aisyah dan juga sahabat-sahabat lain cerita bila Nabi rokok, hatta ta'tadila, hatta tatma'inna raki'an. Nabi bila dia berdiri, hatta ta'tadila qa'iman, sehingga straight. Bila dia rokok, tatma'inna, sehingga lurus. Jika diletakkan minuman di atas belakangnya, tidak akan tumpah minuman itu. Lurus. Mata ke arah tempat sujud, tangan menggenggam kepala lutut. Sangat perfect. Pergerakan salat ni tuan-tuan, dia punya hikmah paling besar, dia mendisiplinkan orang Islam. Pasal itu orang yang salat ni, termasuk untuk diri saya yang bercakap ni, mesti jadi orang yang ada disiplin. Pasal apa? Semayang ni dia ada tertib. Dia tak letak tangan ikut dan, tak boleh setengah orang dia junam, tak tahu lah, tawaduk pelik kot, junam sampai pegang anak anjing, pegang tumit kan. Tak, dia pegang di kepala lutut kan. Bagi sama. Melainkan orang yang memang uzur, ada masalah pinggang, masalah tulang belakang, ini cerita lain. Ini cerita asalnya. Okey. Itu berkait dengan rukuk. Begitu juga dengan sujud. Nabi SAW kata, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Kadang-kadang kita tengok Nabi tegur tau, sujud seperti anjing yang tangan lengannya rapat ke lantai. Sujud menyerupai binatang. Sujud seperti patutnya gagak, yakni dia cepat, panggung, duduk, panggung, cepat. Nabi tegur kan. Okey. Dan kita juga kena faham, hadis ini, poin yang ketiga, wajibnya mempelajari ilmu fardu ain dengan sempurna. Okey. Tuan-tuan, ni sedikit ulasan lah. Sekarang ni tuan-tuan, lelaki ni dia pergi semayang 3 kali macam tu. Maksudnya dia memang jahil dan dia punya ilmu takat tu saja. Pasal tu bila Nabi suruh setengah orang, dia bukan tak tahu, tapi mungkin kadang-kadang dia kalut, mungkin kadang-kadang dia saja buat. Tapi laki-laki ni 3 kali sama, artinya memang dia semayang lagu tu. Tuan dapat tak? Memang lagu tu dia semayang. Di rumah ke
kebetulan hari tu nak jadi habuan dia, nak jadi rezeki dia, dia mayang depan Nabi, terus Nabi boleh ajak dia. Nabi tegur betul. Kalau tidak dia akan buat mayang macam tu je. Saya kita bakal bahas pula. Ni hok sebelum-sebelum ni pun mesti macam tu. Betul tak? Sebelum ke dia mayang itu ya. Dia mayang lah pasal dia nampak Nabi. Kalau tidak dia akan mayang. Tak, dia memang mayang. Dia memang kaki semayang. Tetapi tuan-tuan tengok. Ni yang kita kata ni, tuan-tuan jangan risau. Dia kata ustaz saya ni semayang ni macam ni dulu-dulu ni. Lah baru mengaji macam mana hak lepas-lepas. Yang lepas-lepas, barang yang lepas jangan dikenang. Sebab Nabi tidak suruh dia ulang balik yang lepas. Nabi suruh dia ulang the current time. Yang waktu tu. Yang waktu tu dia silap depan Nabi, Nabi suruh ulang yang tu. Nabi tak kata, lama mana dah balik. Faham ke tidak belum? Lepas tu Nabi tanya, lama mana dah mayang? Ada 15 tahun daripada balik. Balik ganti balik. Sebab artinya dia ni memang style dia, cara semayang dia, cara yang tadi lah. Pasal apa? Pasal 3 kali pun buat macam tu juga. Itulah semayang dia. Dan dia pun habaq, kalau suruh pun 10 kali pun macam tu juga. Tetapi yang lepas tidak diambil kira kerana itulah kadar ilmu dia. So tuan-tuan faham tak? Apa yang tuan-tuan buat selama ni, yang kena tak kena, sesuai dengan kadar ilmu, maklumat yang sampai, kita mengaji takat tu, Allah ambil kira kerana itulah kemampuan kita. Don't worry. Dulu kita mengaji, ustaz tu mungkin pengetahuan dia takat tu, dia pun mengajak kita takat tu, kemudian kita belajar lagi, ada pembetulan. Maksud yang kita amal tu mungkin dhaif, mungkin palsu. Saya tak tahu ustaz kata dhaif, saya tak tahu kata tak betul. Saya dengar ustazah saya mengajak lagu tu dulu, nak kira macam mana ni? Tak apalah. Setakat tu ilmu kita. Yang salah, yang rosak, tak mengaji langsung. Sebab ilmu ni benda yang apa? Rabbi zidni. Wahai Tuhan, tambahkan. Maksudnya ilmu ni dia bersifat dinamik, bertambah. Jadi tuan-tuan lama ni kan kadang ada duk mengaji tak tahu. Dia kata saya duk dengar depa kata lagu tu. Dot hadis tu tak betul, tak sahih. Oh macam mana? Tak apa. Pasal tu hak yang buat lepas-lepas mana kita tak tahu tu semua Tuhan ambil kira. Pasal apa Tuhan kira? Pasal ilmu kita takat tu. Kita mengaji setakat tu. Itu yang sampai dekat kita. Tuan-tuan faham tak? Okey. Tapi kalau ilmu sampai, nak perbetul yang kita silap, degil, ketegang, kerah kepala, nak pegang juga hak salah. Masa tu cerita lain lah. Faham tak? Okey. So, itu point dia. Wajibnya kita mempelajari ilmu. Orang duk kata wajib mengaji. Pasal apa? Tak boleh beramal sebelum mengaji. Soalannya, ilmu ni banyak. Nak mengaji hak mana satu? Okey tuan-tuan. Ini saya nak bagi sedikit pencerahan. Islam ni luas. Ilmu dia cukup banyak. Dia ada syariah. Dalam syariah dia ada banyak cabang. Ada hadis, ada akidah, ada macam-macam. Kita nak mengaji ni nak tuju hak mana? Okey. Saya bawa apa yang dibuat oleh ulama. Kita ambil rukun Islam. Rukun Islam mengucap akidah. Lepas tu semayang, puasa, zakat, haji. Ni tengok ni cara nak tahu mengaji ni hak mana nak mengaji. Hak mana yang penting, hak nak letak, nak atur. Tuju tak ketahuan hala. Okey. Pertama, yang tak ada kompromi, akidah lah. Kena mengaji akidah. Tauhid. Itu tak ada masalah. Kelas akidah, pengajian tauhid, tentang rukun iman, tentang akidah, kena mengaji. Yang tu wajib. Tu nombor 1. Lepas tu, apa yang kita buat harian, yang kita duk lakukan harian, ilmu tentang apa? Dia duk kira Sabtu Ahad kursus haji. Kelas semayang, bab betul semayang, dia tak pi. Ada?
Dia tahan aku tak pernah tengok masjid. Kelas-kelas dia tu ada ustaz tu duk mengajar bab semayang, bab wuduk tak pi. Dia tak aku duk pi ni kursus haji. Ini kesilapan dalam menentukan perkara yang wajib dia belajar. Ulama kata wajibnya ilmu ke atas kita apabila wajibnya kita nak buat benda tu. Nak mengaji, nak belajar haji, nak belajar apa pun tak dilarang. Tapi nak habaq kata yang mana wajib? Salat lah, pasal benda tu harian. Jadi ilmu tentang salat mesti letak nombor 1. Mesti belajar betul-betul. Mesti mengaji. Mesti pi. Haji tak pi pun tak apa. Haji tak pi pun tak apa. Bila yang wajib? Bila wajib nak mengaji haji? Bila dapat surat kata kita terpilih. Masa tu baru wajib. Sebab kalau kita tak pergi haji, tak payahlah menuntut ilmu pasal kita tak buat benda tu. Awak nak pi dengar tak boleh. Lah, asal orang habaq dah pi dengar tak cerita ni orang cerita wajib ke tak? Maksudnya kalau tak belajar haji, berdosa ke tak? Berdosa ke tak? Tak, pasal belum wajib. Pasal kita belum nak pergi buat. Tapi kalau tak belajar salat, berdosa. Pasal salat ni kita buat harian. Okey. Itu satu. Zakat, tuan-tuan, hanya wajib pada orang yang kena bayar. Yang kita ni tak payah belajar lah zakat. Pasal apa? Asnaf. Yang kena tahu. Bukan masalah bila setengah-setengah ustaz pun bila mengajar bagi cerdik. Mengajar di Perlis zakat kuda. Berapa orang ni paling kaya dalam masjid kita, Bangki dengan Bang Usuk. Habis kaya dalam Perlis ni. Belah kuda tak? Yang ustaz pergi mengajar zakat kuda tu buat apa? Ustaz tu mengajar, okey malam ni kita nak mengajar zakat kuda. Kuda ni kalau belah 10 ke 20 ekor, 2 ekor daripada 10. Contoh. Kita pun tanya berapa orang di titik Tok Bandak belah kuda? Kalau belah pun berapa ekor? Jadi benda tu tak perlu diajar kerana tidak ada manfaat. Pasal apa ajar ustaz? Silibus. Bagilah wakil, bagi realiti, bagi jejak. Orang Kelantan kata bagi jejak. So kita skip benda-benda yang mana kita, apa yang kita nak buat. Orang perempuan dia kena tahu bab haid, pasal benda tu akan berlaku dalam diri dia. Bab nifas. Kan. So ada kelas mengaji tentang darah-darah, dia kena pi pasal dia berkait dengan ibadat harian dia. Dia kena tahu. Okey, ini kadang-kadang ada orang bagus dia pergi belajar bahasa Arab, kelas bahasa Arab pi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, bagus. Lepas tu kita tanya, lama mana nak rokok? Huwa huma hum, taulah huwa huma hum. Lama mana nak rokok? Cukup Tok Mak Nina. Anta antuma antum, duk anta. Yang ni dia panggil satu problem dalam bila nak mengaji, ghairah, tuju tak ketahuan tala. Bukan kita kata tak boleh pergi belajar bahasa Arab, bagus. Kelas bahasa Arab pergi kena anta antuma antum, anta antuma antum, anta antuma antum. Habis sangat pun lah sekali. Ana mai mana? Anta baru sampai. Yang tu boleh belajar, tak salah, bagus bahasa Arab. Tetapi esok bila kita nak jawab dalam kubur, bukan kerana kita mengaji bahasa Arab, tapi kerana amal. Tapi saya tak larang, bagus untuk belajar bahasa Arab, boleh faham Al-Quran. Tetapi saya kata kalau kita belajar bahasa Arab nak faham Quran, now we can buy tafsir banyak. Terus tak payah belajar. Sebab saya rasa boleh tuan-tuan, masa singkat. Tapi kalau orang tanya nak rokok kadar lama mana, kita tak boleh jawab. Itu maksudnya kita tak tahu yang mana penyusunan ilmu tu. Okey? Pasal tu dia kata tengok, mempelajari ilmu fardu ain. Fardu ain maksudnya yang kita buat, yang kena pada kita. Sebab itu tak semua orang wajib pergi mengaji hadis, tak semua orang wajib pergi mengaji usul fiqh,
Dan Quran pun kata bukan semua wajib pergi mengaji agama. Quran kata sikitnya. Falaula nafara. Tengok Quran kata falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tengok Quran pun kata bukan semua pergi mengaji agama, bukan semua pergi jadi ulama, bukan semua pergi jadi ustaz dak. Apa? Ta'ifatun minhum. Ambil satu puak, depa pergi mengaji, depa ni balik mengajak. Nampak? Semua anak-anak titik bandar kita tanya pergi mana? Mesir, Madinah, apa lagi Jordan, Mesir, Madinah, Jordan, Mesir, Madinah, Jordan. Bila nak beranak, kita pergi Jaya Nun Ali. Pasal ustaz dia tak boleh belah perut. Dia tahan nak pergi beranak kat siapa? Pergi kat Ustaz Mat, lingkup. So faham tak? Untuk jadi alim bukan semua, tapi semua wajib belajar. Untuk apa kita belajar? Bukan nak jadi alim, bukan nak jadi pakar, bukan nak jadi penceramah. Kalau semua jadi penceramah, jenuh berebut malam. Kita mengaji untuk apa? Kita mengaji untuk apa? Ni, mengaji untuk apa ni? Esok nak mengaji lagi malam esok dengan mufti. Untuk amal. Perbetulkan minda, perbetulkan niat. Mengaji untuk amal. Bukan mengaji nak jadi tok syekh, bukan mengaji nak pergi pelekeh orang. Mengaji untuk amal. So amal apa nak buat? Aku nak sembahyang, perbetul sembahyang. Okey? Nampak? Wallahu ta'ala alam. Itu sedikit sebanyak yang kita boleh syarah daripada kisah yang ketiga. Kita akan sambung minggu yang keempat kisah yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.